Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semua pelajar-pelajar tingkatan 3 yang nonton video ini, thank you for watching and also please subscribe kalau belum subscribe. Please share with your friends too. Mudah-mudahan ramai mendapat manfaat ya. Okay, so make sure you have this book in front of you. Kita dalam page 216 ya. Okey, sebagaimana biasa saya akan ingatkan supaya kita mempertukan niat belajar ke mengajar ke lillahi ta'ala ya, sebab itu paling penting ya. Okey, dengan niat yang betul insya-Allah kita akan ada ganjarannya satu masa nanti, dan kemudian insya-Allah apa yang kita pelajari ada keberkatannya. Okey, kita dalam bab 7 iaitu 7.2 tenaga keupayaan dan tenaga kinetik. It should have been covered masa form 1. Apa tenaga keupayaan, apa tenaga kinetik. Okey, bila keupayaan ada dua ya. That means katakan di tempat yang tinggi, katakan benda ni adalah di tempat yang tinggi ya, dekatnya. So tenaga keupayaan dia mampu untuk jatuh. So masa dekat atas, tenaga dia adalah tenaga keupayaan ya. Itu adalah tenaga keupayaan, iaitu berada pada tempat yang tinggi dan ada tenaga di situ. Manakala tenaga kinetik ialah apa-apa yang bergerak. Apa-apa yang bergerak, semua itu adalah tenaga kinetik ya. So dalam muka surat 216 ni kita lihat tenaga keupayaan gravity. So dihubung kaitkan dengan gravity. Gravity adalah tarikan ke center of the earth, tengah-tengah bumi. Okey, so kita lihat dia kata tentang gambar foto 7.2 dalam mesin menanam cerucuk. Nak buat bangunan tinggi tu ya, seperti yang ditunjukkan dalam gambar foto 7.2, sebuah tukul ditarik ke atas. Kita harus guna penukul kat tangan je. Ini mesin yang besar tarik ke atas dan kemudian dilepaskan supaya jatuh menghentam batang cerucuk. So daya yang dihasilkan oleh tukul ini pada arah menegak telah menggerakkan cerucuk ke bawah dan masuk ke dalam tanah. So dia tolak. So bila tempat tinggi dia adalah gravity. So kita lihat tukul yang telah diangkat ke suatu ketinggian H. H in English, because it's from English height ya. Ketinggian H dari permukaan bumi mempunyai tenaga keupayaan gravity. So tenaga keupayaan gravity ialah kerja yang dilakukan untuk mengangkat sesuatu objek ke suatu ketinggian, which is H. H is height ya, ketinggian dari permukaan bumi. So the formula for tenaga keupayaan gravity adalah tenaga keupayaan gravity adalah mgh. Ini formula dia. M is mass, also English is ya. Mass times by gravity times by height. So jisim darab dengan tarikan gravity darab dengan ketinggian. Okey, so kita lihat diberikan dalam kotak kat bawah kiri dekat dengan tulis 216 itu. M adalah jisim objek tu, G adalah gravity, percutan gravity meter per second square ataupun meter per saat, H ialah ketinggian dalam unit H ya. Okey, so info science tu dinyatakan tentang kalau berat tu adalah jisim ya, tapi tak lagi darab dengan tarikan gravity. Tu jisim benda tu saja. So jisim percutan gravity dianggarkan 10 meter per saat ya, ataupun 10 meter kuasa 2. Okey, dan kita lihat yang seterusnya muka surat 217 tentang nak lihat hubungan antara kerja dengan tenaga keupayaan gravity. Okey, dalam rajah 7.8 yang sebelah tu menunjukkan objek yang berjisim M diangkat setinggi H, tinggi ni H ya, secara menegak dari permukaan bumi. Kalau kita ikut formula kerja, di sini dibagi formula tenaga keupayaan gravity dulu. Kerja yang dilakukan adalah kerja biasa, formula biasa dulu. Kerja Fs ya, daya darab sasaran. Okey, tapi kita dapati daya tu adalah berat. Berat pula kena ambil kira gravity. So mg adalah berat ya, adalah berat yang ada, daya yang ada gravity, darab H adalah ketinggian. So kerja tu adalah mgh, di mana mg adalah kerja. Okey, sekejap. Mg adalah jisim dan H adalah tinggi. So dia samalah, that means kerja adalah daya darab dengan sasaran. So
kerja di sini juga adalah MGH, kerja dalam bentuk tenaga keupayaan. Okey. So sama je. So kita lihat contoh masalah numerical. Yang ni saya susah nampak sebab dia adalah macam bentuk yang dipendek-pendekkan F lah, S lah. Kita tengok pengiraan dalam contoh masalah numerical, gambar foto 7.3. So this picture adalah tentang macam lift saja tu, lift kot nak tarik ke atas So gambar foto 7.3 menunjukkan sebuah lift, betul lah, di KLCC. Lift tersebut mengangkat suatu beban yang berjisim 1500 kg setinggi 30 meter. So ada dia punya jisim kena darab dengan graviti nanti tinggi jarak dah ada 30 meter. Berapakah kerja yang dilakukan oleh lift itu? Lihat ada penyelesaian A. Formula kerja W, dia guna W work equals to Fs. Boleh guna yang tu, sama juga MGH. So kita dapati force dia ataupun mg dia adalah 1500 darab 10. Sebab itu kg tu kali Newton. H dia, tinggi dia 30 meter. So kita dapati menjadi 450,000 joule tenaga kerja. Boleh joule boleh Newton meter. Kemudian kita lihat tenaga keupayaan graviti, terus guna MGH 1500 kg juga, kita darab 10 sebab tukar ada tarikan graviti, darab dengan 30 meter ketinggiannya. So menjadi 450 joule juga. 450,000 joule juga, sorry. So C, apakah hubungan kait antara kerja yang dilakukan oleh lift dengan tenaga keupayaan graviti itu? Cuba tengok angka. A 450,000 joule, B pun 450,000 joule. So tenaga yang dilakukan oleh lift itu adalah tenaga keupayaan graviti yang dipunyai oleh lift. So pengiraan dia sama, cuma formula dia jadi berbeza sebab nampak sangat ini adalah tenaga keupayaan graviti. Bukan yang kerja biasa pun formula dia digunakan akan dapat jawapan yang sama. So soalan terakhir di berapakah jumlah lift dalam berapakah kuasa lift dalam unit kilowatt jika masa yang diambil untuk mengangkat suatu beban yang berjisim 1500 kg setinggi 30 meter ialah 0.5 minit. So that means yang tadi A boleh, B boleh, 450,000 joule tu kena par berapa? Par 1000 sebab dia nak dalam kilowatt. Okey, par 1000. Kemudian masa kena tukar dalam saat So kita tengok di 450,000 joule par 0.5 minit adalah 30 saat. Setengah minit 30 saat. Mendapat 15 kilowatt. Faham tak? Kena faham lah kan? Sebab dia sama je. Yang guna formula WFS ataupun tenaga keupayaan graviti adalah MGH. Tapi sometimes bila tengok soalan, sometimes senang guna W equals to Fs ataupun tenaga keupayaan, potential energy adalah MGH. Kita lihat muka surat 218. Tenaga keupayaan kenyal. Pada buat kenyal, kalau kita tak ambil apa? Spring, dia kenyal kan? Boleh tarik panjang, boleh pendek tu kenyal lah tu. So gambar foto 7.4, tu spring dalam stapler tu. Menunjukkan peringkat dawai kokot stapler diisi. Peringkat dawai kokot stapler diisi. So dawai kokot dawai yang macam tu, yang bentuk U tu kalau terbalik kan, bentuk N kalau terbalik ke satu lagi macam masa-masa diisi. Terdapat satu spring. I think all of you quite familiar kalau pernah guna stapler ni, yang diregangkan dan kemudian dilepaskan. Daya yang dihasilkan oleh spring yang meregang ini menggerakkan dawai kokot mengikut arah daya. So jenis daya tentulah daya tenaga keupayaan kenyal. Kerja dilakukan sebab ada jarak. Tenaga yang dari manakah tenaga yang melakukan kerja ini oleh pengguna lah kan? Ada spring kat situ kan, ada kokot. Okey, so let's see, spring yang dimampat atau diregang mempunyai tenaga keupayaan kenyal. Dia tak sama pengiraan dengan tenaga keupayaan graviti. Tenaga keupayaan kenyal ialah kerja yang dilakukan juga untuk memampat atau meregang suatu bahan kenyal dengan sasaran X dari kedudukan keseimbangan.
Okey, so dia punya formula lain sikit. Tenaga tak mana ya, tenaga keupayaan kenyal tadi adalah gravity kan, adalah half Fx ya. Half Fx. Ni macam sesaran pula kan, tapi Fs pun sesaran, tapi dia ada half di sini ya. Okey, so Newton meter juga kan, Newton meter macam dalam yang pink tu. Now kita lihat page 219, nak tengok hubungan antara kerja dengan tenaga keupayaan kenyal. Tadi kita lihat tenaga keupayaan graviti dengan kerja ya. Okay, so formula tenaga keupayaan kenyal again dia letakkan di belah kanan atas muka surat 219 yang hijau tu. Tadi yang pink. Okay, cuma kerja yang lakukan sama dengan luas di bawah graf. Okay, nanti mata. Kita tengok dulu formula, kita ingat half Fx ya. Okey, katakan suatu spring diregangkan sebanyak X meter dengan daya F Newton, darjah 7.9 A. Maka nilai daya pada spring berubah dari 0 Newton ke 0 Newton ke F Newton seperti tunjukkan dalam graf darjah 7.9B yang bawah ya. Untuk kes yang melibatkan spring, kerja yang dilakukan bersamaan luas di bawah graf Fx ya. So tengok graf tu, kita lihat dia bagi dua. So bagi dua kita dapati B, yang B tu lah, ni bahagian bawah ya. Untuk nak buktikan ni not form 3 kot later ya, masa form 5 ke form 4 saya tak sure. Form 4 kot ya. So kita dapati A tu mula-mula 0 Newton, memang spring tu panjang asal lah. Bila dia letakkan pemberat, katakan berapa lah, 10 Newton ke 50 Newton ke, dia akan panjang. Betul tak? Okey, untuk nak faham itu tanpa melihat numerical, segi number susah nak faham sikit. Sebab tak dibuktikan sini kenapa graf tu jadi macam tu, kenapa bahagian bawah saja, kenapa jadi ada 1/2 Fx, tak diterangkan, terus guna. So tak apa, guna je. Bila guna tu tengok pengiraan, kita mudah-mudahan faham sikit. Darjah 7.10 ya. Belah kiri memula 20 cm spring tu. Tekan dengan daya 20 Newton, dia jadi 12 cm. So, kita lihat pengiraan. Panjang asal bagi spring S ialah 20 cm. Itu mula-mula. Apabila daya terakhir yang dikenakan pada spring S ialah 20 Newton, ditekan sampai dengan 20 Newton, panjang barunya menjadi 12 cm je. Hitung tenaga keupayaan kenyal yang dipunyai oleh spring S yang termampat itu. So, first kena tahu panjang mana yang dia termampat tu. So, kita dapati panjang asal iaitu 20 cm, tolak yang dah tinggal pendek 12 cm. That means yang termampat cuma 8 cm. Tapi ni cm, kena tukar di meter. Bagi pada 100 jadi 0.08 meters ya. Okey, tenaga keupayaan kenyal tadi formula dia apa? Half Fx ya, setengah 1/2 darab force 20 Newton ya. Tu tengok dalam gambar 7.10 20 Newton darab dengan yang termampat tu adalah 0.08 menjadi 0.8 joule. Okay, now let's see page 220. Okay, dalam page 220 kita masuk tentang tenaga kinetik dah ya, tenaga kinetik. So satu lagi tenaga padam ini, formula dia tenaga kinetik adalah setengah tertinggal pula par ya, setengah mv square. Okey, ini m adalah gravity, m adalah jisim ataupun mass. Tak apalah. G adalah gravity. H adalah height, ketinggian ya. Okey, mgh. Ini pula F adalah daya, force. Ini jisim is mass. That's what M. Okay, X adalah jarak. Okay, this one kita akan dapati half mv square. M adalah mass juga ataupun jisim. Terbalik ni tak apalah. Dan V adalah velocity.
kelajuan. Dia ada half kat depan ni, ada half fx, half mv square. So formula tu ada dalam yang pink tu, muka surat 220. Dalam kotak pink, tenaga kinetik adalah half mv square, m jisim ataupun mass, and then dalam kg, dan v adalah hal laju dalam meter per second. So nak gunakan yang formula tu, okey, dia tak suruh buktikan kenapa half mv square, tadi pun tak suruh buktikan kenapa half fx ya. Kita dapati, kita terus contoh 1, apabila sebuah kereta api yang berjisim 500,000 kg bergerak dengan hal laju 360 km sejam, berapakah tenaga kinetik yang dimiliki oleh kereta api ini ya. So formula dia adalah dia kata 300 okey, sejam ialah half mv square. Berapakah tenaga kinetik dimiliki oleh kereta api ini? Tenaga kinetik bagi kereta api dibuat half mv square, setengah 1/2 tu ada 500,000 tu pada soalan kilogram. Okey, kemudian dia punya v tu jadi 100. Macam mana dapat v jadi 100? Sebab kita tengok belah kiri dia, hal laju kereta api ialah 360 km sejam. Okey, kemudian dia nak tukarkan kepada meter per saat ya. Meter per saat. So meter per saat 360 bahagi dengan darab dengan 1000 bahagi dengan 60 darab 60. So dapat 100 meter per saat. Sebab untuk kita kira tenaga biasanya meter per saat, kecuali dia minta kilo. Okey, that's why 1/2 darab 500,000 kg darab dengan 100 meter per saat kuasa 2. Jangan lupa this is ni kuasa 2. Kuasa 2 ya. Kalau guna kalkulator awak akan dapat this is juta. 250,000 juta ya, 250,000 juta joule. Besar sangat. Ya, sebab apa? Sebab benda tu kereta api ya. 500,000 kg. Laju pula, laju 360 km sejam. Kereta pun on the highway 110 kan. Ini 360. Okey, contoh 2. Sebutir berbola keluli berjisim 0.2 kg. So kalau tukar kalau tukar pada tak payahlah, sebab dapat tukar pada bukan kg, kita darab 1000. Sekejap. Kita kg. So already in kg already. Okay, never mind. Mempunyai tenaga kinetik 3.6 joule. Tenaga kinetik 3.6 joule. That means formula ni dah ada dah 3.6 joule. Berapakah hal laju berbola keluli tersebut? Dia nak ini. Ini pun kita dah ada. Ya. So formula ini berapa dia kata? Tenaga kinetik 3.6 sama dengan setengah. Mass dia ialah 0.2 kg darab dengan v square. So kalau biasa matematik ni dia pindah semua ya. Okey, potonglah 0.1. So 0.1 darab v square sama 3.6. Okey, ini saya pindah sana, ini pindah sini. So nak v square adalah 3.6 bagi 0.1. Okay, so now kita nak V sahaja. Sini ya. V sahaja ialah punca kuasa lah, sebab ini kuasa 2. 3.6 over 0.1. Kuasa awak akan dapat 6 meter per saat ya. 6 meter per saat. Itu untuk dia minta hal laju. Tu don't forget tu punca kuasa, sebab ini kuasa 2. Dan contoh 3. Hitung tenaga kinetik bagi elektron yang berjisim 9 darab 10 kuasa negatif 31 kg dan berhal laju 4 darab 100 10^6 meter per second. Ni form 3. Okey, dah belajar dalam math ya tentang piawai semua tu ya. Okey, so that means kita tengok ni dah kan. Ni formula dia, tenaga kinetik dia bagi apa?
jisim ada, halaju ada. Jisim ada, halaju ada. So dia suruh kira tenaga kinetik. So TK adalah setengah darab dengan mass dia adalah 9 times by 10 power of negative 31 darab dengan V dia 4 times by 10 the power of 6 ya. Okey, ni dah belajar lah. Cuba guna balik ilmu dalam matematik. So that means sebab dia darab lagi senang ya. So setengah darab 9 darab 4 darab dengan 10 negatif 31. Sebab indeks pun boleh guna ni. Bila darab dia punya base sama 10 tambah 6. So menjadi 4 pula dah. 2, 18 darab 10 kuasa negatif 26 jadi 25 ya. 25. Tapi ini bukan piawai. Kan dia saya tak salah. Oh, tak ingat. Apa saya silap? 7.2. Oh, ini square lah. Tengok saya silap. Ini square. Okay, so that means darab dengan 4 darab dengan 4. So 4 times by 9. 4 times by 9, 7. 4 times by 9. Tak juga ya. Gimana saya tak. Oh, ini kuasa 2. Alah. Kalau guna kalkulator kau kena bijak guna kalkulator. Setengah pelajar tak boleh. So equals to setengah darab 9 darab 4 kuasa 2 darab 4 kuasa 2 tau dalam kurungan pada indeks kan. 16. Okey, darab 10 negatif 31 tambah 6 sebab darab. So menjadi 8 darab 9 adalah 72 darab 10 kuasa negatif 25. Alright. Okey. Tertinggal lagi kuasa 2 ni. Tambah 6 tambah 6. Sebab ni kuasa 2 tambah 6 tambah 6. Ni yang ini adalah ini. Kuasa 6 dan 2 adalah 12. Terus guna 12 tu lah. 6 tambah 6 12. So we're going to get times by 10 power of 6 is 12. So negative 31 plus 6. Negative 25, negative 19 kan? That's right, negative 19. Tapi ni belum piawai ya. Kita gerakkan sekali menjadi 7.2 darab 10 kuasa negatif 18 lah joules. Sebab kita gerak dah ke sini jadi kena tambah 1. I hope this also revise some of your maths yang mungkin dah lupa by now. Sebab awal-awal chapter pertama dan kedua kan. Okey, muka surat 221, mari kita jalankan aktiviti 7.2 untuk membincangkan maksud dan contoh tenaga keupayaan graviti. Contoh tenaga keupayaan graviti, tenaga keupayaan kenyal dan tenaga kinetik dalam konteks kehidupan harian. Okey, tak apalah tu. You can do the activity with your friends if you interested to do that. Now kita lihat practice formative 7.2. Okay, I want you to try first ya. Dan saya tengok kalau perlu tunjuk. Dan kalau saya ingat saya tunjuk masa nak kira pada kelas akan datang. Mungkin you try and then you compare your answer with the back. Tengok belakang ya. Sama tak sama. Kalau salah juga tak faham, tanyalah cikgu. Kalau saya perasan, saya buat balik. Saya tunjuk cara jalan kerja. Nombor 3, nombor 4 ke. Tengoklah keadaan. Okay, nak kita masuk 7.3. Prinsip keabadian tenaga. Okey, dalam kita nak faham fizik ya, kita sangat kena faham tentang prinsip keabadian tenaga bila nak buat pengiraan, terutamanya macam dalam fizik lah banyaknya. Contohnya lihat gambar foto 7.5. Awak pun pernah naik roller coaster kot bagi yang mampu, yang duduk KL, yang pergi overseas dan sebagainya. Bayangkan bila dia kat atas kepala ke bawah tu, awak tak jatuh pun. Kenapa awak tak jatuh? Semua tu. Ya, sains boleh kira ya. Dah roller coaster. So roller coaster ditunjukkan dalam gambar foto 7.5 melibatkan perubahan bentuk tenaga. Dia tukar-tukar. Tenaga ialah dia boleh tukar-tukar.
Nantikan perubahan bentuk tenaga yang terlibat. So don't think about that, about opening. Kita lihat prinsip keabadian tenaga. I think saya dah tekankan masa form 1 ke form 2, saya tak ingat kalau punya kelas tentang prinsip keabadian tenaga. Yang ni kena tahu untuk pengiraan, kena faham ya. Prinsip prinsip keabadian tenaga. Tengok abadi. That means dia kalau biasa-biasa abadi selama-lamanya kan. Okay, so dia abadi, that means prinsip tentang tenaga ni dia tak berubah. Dia tak berubah pula, dia akan kekal. Itu abadi tu. Abadi kekal kan. Okay, so prinsip keabadian tenaga pertama, boleh tak dicipta. Tenaga tak boleh cipta, tak boleh musnah ya. Cipta tak boleh, musnah pun tak boleh. Bagi tahu Islam hanya Allah boleh cipta dan boleh musnah. So orang kata pelik ya. Macam mana tak boleh cipta dan musnah ni tenaga ni? Sebenarnya tak boleh cipta, tak boleh musnah. Kedua, tenaga hanya boleh, saya dah tersilap letak kot tu. Patutnya saya buat tak boleh cipta. Nombor 2, tak boleh musnah. Nombor 3, dia boleh berubah bentuk sahaja. Berubah bentuk. Okey, cipta tak boleh, tenaga tak boleh dicipta, tenaga tak boleh dimusnahkan, tenaga cuma boleh berubah bentuk. So look at dalam buku. Prinsip keabadian tenaga. Prinsip keabadian tenaga menyatakan bahawa tenaga tidak boleh dicipta, hanya Allah je boleh cipta. Tenaga tak boleh dimusnahkan, hanya Allah boleh musnahkan. Tetapi di dunia ini kita boleh menyebabkan bentuknya berubah-ubah. Tapi hanya boleh berubah-ubah bentuknya. Okey, tengok contoh. Ni buai ya. Tak naklah buai, nak bagi contoh buah pokok kelapa ya. Sini ada pokok kelapa. Nampak ke? Okey, ada buah kelapa. Okey, tanah. Okey, masa buah kelapa di atas, kita akan dapati ini adalah tenaga keupayaan gravity. Betul tak? Tenaga keupayaan gravity. Adalah seekor monkey ni, dia petik, dia pluck it. Dia petik, dia pulas-pulas, putus buah kelapa tu. Masa turun, laju dia buah kelapa tu turun ke bawah, tenaga kinetik. Okey, so masa tenaga kinetik bertambah, tenaga keupayaan yang di atas ni dah makin kurang nilai dia. Okey, sampai sini. Okey, buah kelapa di sini tadi pun tenaga kinetik makin laju bertambah, tenaga keupayaan makin kurang sebab dah turun. Okey, kemudian bila kena sini, tenaga kinetik adalah kosong, tenaga keupayaan adalah kinetik habis dah, keupayaan adalah tak boleh dah kosong-kosong, adalah maksimum. Masa ke atas tadi keupayaan gravity, ini tenaga adalah maksimum, tenaga kinetik kosong, tak ada, tak gerak lagi. Bila start gerak baru ni meningkat, ni menurun, ni meningkat, menurun. Ini kosong, ini meningkat. So that means maksimum ya. So that means hasil tambah ni, kalau tambahkan. Ni tadi, ini. Okey, ini tambahkan. Ini jawapan ni, ini patutnya sama je. Sebab dia berubah bentuk je. Dia tak boleh, bukan satu termusnah, satu dicipta, tak. Dia akan sama nilainya. Whatever nilai yang ini sama je. Itu maksud dia. Okey, so kita lihat balik apa dia katakan di sini. Prinsip keabadian tenaga dah saya baca tadi, dan sama telah cakap sebut tadi, tak boleh cipta, tak boleh musnah, hanya boleh berubah bentuk.
So dia buat sini sistem ayunan seperti ayunan bandu ringkas dan ayunan spring berbeban sentiasa mengalami perubahan bentuk tenaga antara tenaga kuaian graviti dan tenaga kuaian kenyal. Itu kalau spring yang macam ni. Ni bandu. Okey, dia pusing ya. Dia di sini pusing. So tinggi tenaga kuaian paling tinggi maksimum, tenaga kinetik kosong. So sampai sini tenaga keupayaan, tenaga kinetik adalah sama. Sebab sampai sini balik tenaga keupayaan adalah paling tinggi, tenaga kinetik adalah kosong. So dia berubah macam tu. Kalau ikut teori sampai bila tak habis. Tapi kita tak ambil yang tu, kalau tak ambil kira ada halangan angin, ada apa dan sebagainya. Terbazir bentuk lain ya. Okey, so adakah sistem ayunan mematuhi prinsip keabadian tenaga? Yes. Yes ya, dia akan berubah bentuk sahaja. Okey, so nanti kita akan sambung page 223, sistem ayunan mengikut prinsip keabadian tenaga. Tadi saya kata yes, kita akan lihat penjelasan pada kelas yang akan datang. Okey, thank you for watching. Subscribe kalau belum, ajak kawan-kawan join sama supaya dapat pahala. Dan insya-Allah ilmu awak pun bertambah. Ilmu ni unik ya. Lagi kita share lagi dia banyak datang kat kita, insya-Allah. Dia berkat. Okey, jaga solat 5 kali sehari, kemudian taat ibu bapa, selagi tak suruh pada maksiat, hormati guru-guru, mudah-mudahan berkat ilmu awak pelajari, hormati lebih tua, sayangi lebih muda. Okey. Also ada 3 perkara. First is jangan lupa doa. Kedua, boycott. Saya tahu dah apa maksud saya. Doakan, boycott, dan ketiga infak ataupun sedekah mana yang boleh ya. Sedekah tu bukannya hilang duit tu, kita simpan untuk akhirat sebenarnya ya. Kesian kat mereka yang sedang menderita, yang dengan kejamnya sedang cuba dihapuskan oleh satu kaum lagi ya, kaum yang sangat jahat, yang Allah benci ya. Banyak kali diulang-ulang dalam Al-Quran, sangat murka dengan mereka. Okey, saudara-saudara seakidah kita di sana, jangan lupa buat 3 perkara tu. Dan also insya-Allah see you next class. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah.